A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk topik yang kelima, iaitu digital, etika digital. Untuk pengetahuan, topik ini adalah topik yang kedua terakhir sebelum ada satu lagi topik lagi selepas akhir ini, insyaAllah. Dan saya akan menyentuh tentang etika digital ataupun dalam bahasa Inggeris panggil digital ethic. Okay, etik. So topik ni saya akan terangkan beberapa perkara, ada 8 perkara dalam etika digital. Okay, saksikan pada slide ni. Okay, sekian datang. Okay, etika digital. Apakah yang dikatakan sebagai etika digital? Etika digital juga sebagai netiquette. Okay, netiquette dalam bahasa Inggeris. Net tu adalah jaringan macam internet dan sebagainya. Didefinisikan sebagai peraturan mengenai cara kita berkomunikasi, cara kita interaksi, cara kita bercakap, okay, dengan betul dan sopan dengan orang lain ketika kita menggunakan internet. Ini dia punya ni lah. Okay, maaf. Okay, ulang. Etika digital ataupun digital etiquette juga kan sebagai netiquette. Okay, netiquette didefinisikan sebagai peraturan, okay, satu rule, satu panduan, satu undang-undang, satu macam guideline lah, garis panduan mengenai cara kita berkomunikasi, cara kita bercakap, cara kita berhubung, cara kita bermuamalah, bermuamalah dengan betul dan sopan dengan orang lain ketika kita menggunakan internet. Okey, internet. Okey. Dan terdapat 8 perkara dalam etika digital. Okey, 8 perkara, iaitu yang pertama kita ada e-access, kedua e-celik. Kalau bahasa Inggeris panggil e-access lah. Access tu bahasa Inggeris, access. Yang kedua e-celik ataupun e-literate. Yang ketiga e-peraturan ataupun e-rule. Yang keempat e-keselamatan ataupun e-safety. Yang kelima e-interaksi ataupun interaction. E-perusahaan ataupun kita panggil e-enterprise. E-kesejahteraan. Dan e-kebertanggungjawaan. Kebertanggungjawaban ataupun accountability. Okey. Kita tengok satu-satu. E-access. Okey. Pertama sekali kita kena faham apakah masukan e-access dan menghargai usaha kerajaan. Okey, saya baca. Untuk pengetahuan awak, nota-nota sumpuan tentang 8E ni, e-access, e-rule, semua ni ada dalam CDOS. So, awak boleh download dalam bawah topik digital ethic, nota saya ambilkan nota situ. Okey. Dan satu lagi panduan bahawa nota-nota ni ditulis pada tahun 2015. So, kebanyakan maklumat segalanya tidak update. Tapi saya nak bagi macam sedikit panduan lah benda ni. Dari segi angka, figure semua tu dia tiap update. Okay, makin dia punya angka tu dah berubah lah. Dah berubah, okay, lagi better kan. So, apa contohnya macam teknologi ni dia akan berubah setiap masa lah. Contohnya macam handphone pun kalau kita tengok model pun dalam masa 3-4 bulan pun dia dah bertukar version dan sebagainya. Jadi sama dengan teknologi, internet dan sebagainya. Angka-angka tu akan sentiasa berubah. Okay, angka sentiasa berubah. Jadi nota yang disediakan ni adalah sebagai panduan sahaja. Bukan refer kepada figure yang terkini. Okey, itu maksud saya. Okey, apakah maksud e-access? E-access adalah akronim sebagai akses elektronik. Cara kita nak masuk dalam bidang. Masuk access tu adalah masuk elektronik. E-access adalah mengenai keupayaan atau untuk mencapai. Okay, keupayaan untuk grab benda tu, keupayaan untuk mencapai sesuatu tu atau melepasi kepada daripada satu tempat ataupun berkomunikasi dengan orang ataupun benda.
Okey, e-access adalah berkenaan dengan keistimewaan menggunakan maklumat elektronik serta hak akses yang sama, selamat dan boleh dipercayai. Okey, video tak payah. Okey, hasil perbincangan tak payah. Okey, nanti boleh tengok sendiri dalam tu. Okey, apakah yang dikatakan dengan jurang digital? Okey, jurang digital ni kita nampak sekarang ni ialah macam bandar dengan luar bandar. Di mana macam bandar sekarang ni dekat apa ni macam bandar-bandar besar sudah meliputi mendapat rangkaian 4G. Berbanding dekat kampung, dekat kawasan pedalaman tidak even tak dapat dia punya akses ni lagi. Okey, sebagai contoh kita ambil kes contohlah yang dekat siapa ni Bebona apa ni yang dekat Sabah tu yang terpaksa panjat pokok untuk mendapatkan talian internet untuk pembelajaran universiti kan dekat kampung dia kan. So dia perlu panjat pokok dan sebagainya. Dan ada satu video yang saya tengok, ada setiap rumah tu akan pasang macam sendirinya lah inisiatif sendiri untuk mendapatkan talian internet. Tarik handphone ke atas dan sebagainya. Dia buat hotspot dan sebagainya. Okay, jadi kat situ nampak jurang antara kemudahan talian komunikasi yang disediakan di belah bandar dan juga luar bandar. Okey, apakah maksud jurang digital? Jurang digital merujuk kepada perbezaan yang wujud di antara negara-negara dunia. Okay, sekarang ni refer pada negara dunia lah. Dalam keupayaan mereka menyediakan akses kepada infrastruktur maklumat global. Ia juga bermaksud perbezaan antara mereka yang mempunyai akses kepada komputer dan internet yang tidak mempunyai akses. So kita tahulah negara maju macam mana rakyat dia didedahkan dengan teknologi internet ni. Okay, rakyat negara maju macam negara-negara G7 dan sebagainya, Amerika, apa ni Jepun, Korea, United Kingdom, Paris dan sebagainya, Jerman berbanding dengan negara-negara dunia ketiga seperti negara-negara di Afrika lah, dan negara kita pun ada satu tempat yang tidak mempunyai akses kepada internet. Okey, yang bawah tu tak baca lah, submit lah. Okey, indeks akses digital. Indeks akses digital diperkenalkan oleh Kesatuan Komunikasi Antarabangsa bertujuan untuk mengukur kadar akses rakyat di sebuah negara terhadap teknologi maklumat dan komunikasi. So kita nak ukur lah bagaimana negara-negara tertentu mempunyai akses kepada internet berbanding negara lain yang tidak mempunyai akses. So dari segi mungkin tengok dari segi faktor ekonomi kepada negara tersebut. Okay, semakin kuat faktor ekonomi dia, pegangan ekonomi dia, jadi dia pihak kerajaan boleh menyalurkan satu peruntukan khas untuk negara diorang sendiri. Okay, kalau hasil ekonomi dia okey, di mana dia boleh provide satu servis internet bagus kepada rakyat dia. Okay, dalam peta ni kalau awak tengok ni, negara China masih belum lagi lah, belum menonjol lagi. Sekarang ni, dialah peneraju 5G lah. Macam untuk pengetahuan awak, kat Malaysia ada satu tempat saja yang setakat ni masih yang telah mendapat liputan 5G, iaitu kawasan Langkawi. Pulau Langkawi dapat akses 5G lah berbanding kawasan lain lagi. Yang lain tempat belum lagi. Yang lain kebanyakannya 4G lah untuk bandar-bandar besar. Okey, 5 kategori yang ditekan dalam ni Digital Access Index ni ialah seperti infrastruktur, mampu milik, pengetahuan, kualiti dan penggunaan. Okey, takrifan dia merujuk kepada apa? Macam infrastruktur ni merujuk kepada bilangan pelanggan, talian tetap dan mudah alih. Okay, itu dia punya lah kategori dia. So mampu milik berapakah bayaran internet untuk seorang tu nak akses dan sebagainya, pengetahuan bagaimanakah tahap pengetahuan penduduk rakyat ataupun negara itu terhadap internet, kualiti berapakah dia punya bandwidth yang disediakan, penggunaan dia berapa. Ini kalau tengok peta ni memang tak update, saya cakap memang tak update. Kita tengok negara China masih lagi hijau tingkat email only, padahal sebenarnya mereka dah pencipta peneraju pada internet sekarang ni. Teknologi Huawei sampai 5G dengan apps-apps yang diorang telah buat dalam Android. Macam apps sendiri yang boleh cover counterback pada yang Amerika punya. Diorang tak ada YouTube, diorang ada pakai sendiri. Diorang tak ada WhatsApp, dia pakai WeChat dan sebagainya. So tengok sendirilah. So peta ni memang tak update. Ini sampai 2015 saja saya punya ni. Tengok situ warna purple menunjukkan jaringan internet negara yang memiliki internet. Kalau macam merah dia ada
BitNet but not internet lah. Kita pun dah ada internet sebenarnya kan. Okay, kemudian yang hijau tu cuma email saja. Ini yang lama. So tak payah jadikan, tak semua dah nota ni jadikan rujukan untuk panduan. Kau boleh cari update sendiri dalam internet lah, dalam Google sebagainya. Okay, teruskan lagi. Yang ni pun nama. Okay, contoh kita ambil kat Finland. Akses internet menjadi hak asasi. Hak asasi ni macam bekalan air dan elektrik. Okay, bekalan air dan elektrik maknanya benda tu setiap negara tu rumah tu wajib boleh kena dapat benda ni. Jadi kalau macam diorang tak dapat akses benda ni, satu macam diorang boleh buat komplain lah dengan ni kat Finland. Okay, sebuah negara termaju dengan penyediaan internet, hampir 95% daripada populasinya mempunyai akses internet. So lebih kurang coverage dia tu dan rakyat dia tu hampir 95% mendapat talian internet dan diorang tahu guna lah. Okay, ini cerita 2015. Okay, cerita sebelum tu. Tapi yang sekarang ni kemungkinan dah 100% ataupun 98, 97 dan sebagainya. Kawasan pedalaman semua dah diliputi dengan talian internet. Kajian Finland mensasarkan untuk mencapai kelajuan internet 100 megabyte. Kita punya pun boleh sampai tahap ni kan. Kat Poli pun dah 100 megabyte. Tapi diorang target keseluruhan kawasan dalam negara dia boleh akses selaju 100 megabyte per second. Okay, itu adalah speed internet. Kalau awak tengok streaming pun ada yang lebih pada ni dah. Tapi yang sekarang ni, tapi yang Finland rancang tahun 2015, 5 tahun lepas, at least paling kurang kelajuan ni adalah 100 megabyte. Okay. Okay, ini contoh ke negara Afrika Barat, Benin. Harga sebuah komputer asas bersamaan dengan gaji seorang guru selama 8 bulan. Okay, betapa mahalnya harga komputer tu ataupun betapa kecilnya harga gaji seorang guru tu. Selama 8 bulan, katakan gaji dia 1,000 duit dia, kali 8,000 duit dia, maknanya baru dapat beli sebuah komputer. So, betapa mahalnya harga komputer dekat sana ataupun betapa kecilnya harga dia. Okay, dan 1/3 daripada penduduk, okay, guru maknanya ada ranking dalam negara tu, kerjaya tu macam peringkat pertengahan lah. Okay, medium, peringkat pertengahan. 1/3 daripada penduduk Republik Benin, okay, negara tadilah, awak boleh tengok dekat dalam buku, tengok kat mana kedudukan Benin ni, negara Afrika Barat ni, berpendapatan purata $1.25 sehari, atau di bawah garis kemiskinan antarabangsa. Sikit sangat. 1.25 ni kalau kalikan dengan 4, duit kita 4 lebih kan, dalam RM5, RM6 lah saya cakap. Satu hari. Awak pun makan sekali kat kafe tu, sekali makan pun boleh bayar sekali makan diorang untuk satu hari gaji. Okay, nak sara keluarga dengan duit tu. Jadi macam mana nak dapatkan talian internet, komputer dan sebagainya, amat mustahil lah kat sini. Okay, ini tak apa, ini kita zaman dulunya. Okay, ini rujukan tahap kemiskinan negara. Okay, kedudukan dalam peta tu adalah kedudukan gambar di manakah diorang sebenarnya kan, macam negara-negara ni miskin bukan sebab apa tau, sebab politik. Okay, peperangan, perang saudara antara dalam negara tu sendiri. Okay, jadi ada puak ni, puak bergaduh, jadi ekonomi tak stabil. Diorang ada sumber ekonomi. Ada setengah negara Afrika ni dianugerahkan Tuhan dengan hasil galian dia. Banyak belian dan sebagainya. Petroleum, belian, semua tu ada. Tapi pengurusan diorang, okay, perebutan kuasa dan sebagainya menyebabkan negara diorang jadi macam ni. Ketidakstabilan ekonomi diorang sendiri. Okay, kajian ketiga Cuba, tadi Finland, Benin dan Cuba. Okay, ini pun kajian lama. Boleh baca. Okay, sambungan. Okay, Cuba adalah sebuah negara yang antara negara yang tertutup lah saya cakap. Tertutup maksudnya orang luar tak boleh akses dan rakyat dia tidak macam berpeluang untuk mengakses. Contoh negara lain seperti negara Korea Utara. Okay, macam benda-benda macam ni disekat. Benda macam ni telah disekat oleh pemerintah dia atas dasar kemungkinan
Okay, tengok sini. Menurut Reporter Without Border, kajian menggunakan beberapa mekanisme untuk memastikan internet tidak digunakan untuk menentang kerajaan. So, untuk kepentingan politik jugalah. Kalau dia tak nak rakyat dia dapat akses benda ni, supaya tidak dapat mengetahui tentang ideologi macam mana, apakah pemerintah orang buat tu betul tak betul. Okay? Jadi, dengan internet ni dapat menghalang rakyat dia daripada menentang dia sendiri balik. Itu sebenarnya lah. Ini pada satu perangai dekat diorang ni. Nak mengekalkan kuasa tapi nak menyekalkan kuasa dengan menyekat rakyat dia jadi pandai, menyekat rakyat dia mendapat maklumat yang betul, menyekat rakyat dia dapat akses kepada hubungan luar dunia lain macam mana rakyat negara lain dengan pemerintah diorang. Okay? Ini negara Cuba, contoh negara macam Korea Utara, kebanyakannya blok-blok komunis lah. Bukan komunis ya. China pun dah open sekarang dah. Okay, dah lebih pada komersial daripada dah lebih kepada ni lah daripada pemerintahan komunis. Okay. Kerajaan Cuba telah mengharamkan akses internet bersendirian. So nak guna internet kena pergi universiti dan sebagainya, tak boleh pasang kat rumah. Okay, cerita dulu Menyaring akses dengan memasang perisian amaran terhadap kandungan subversif pada semua komputer. Okay, tak boleh nak ni. Kerajaan Cuba mengambil. Okay, musuh kepada internet. Okay, ini sebenarnya negara yang saya cakap agak tertutup lah. Okay, musuh pada internet maknanya agak tertutup, close daripada hubungan dunia luar seperti Iran, okay, pemerintahan dari mana, North Korea saya cakap tadi, Korea Utara, Saudi Arabia. Arabia ni okey kot cuma disekat lah sikit, ada benda yang tak boleh nak masuk lah kan. Syria, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan dan Vietnam. Okay, Vietnam saya kira okey kot sana ni. Okay, pasal pelancong ramai datang. Okay, kalau tak boleh nak akses semua susah lah kan. Okay, jurang negara maju dan miskin. Boleh tengok sendiri macam mana gambar dia. Dan benda ni mesti still berlaku lagi kat negara-negara dunia ketiga lah. Negara Afrika. Okay. Dan ini statistik penggunaan internet. Okay. Itu dah lama Okay, tapi yang ni semua nanti awak boleh tengok. Saya nak perhabiskan semua. Okay, kaedah mengakses internet. Modem, semua dah takkan modem dah kan. Modem ialah modulation and demodulation. Modulation dan demodulation. Dia punya singkatan tu jadikan jadi modem. Modem kita pasang dekat komputer kita. Okay, so kita boleh sambungkan talian telefon ni. Kita dulu disambungkan talian telefon dekat modem. So komputer kita boleh akses. Kalau awak tengok perhatikan zaman dulu punya akses internet tak selaju sekarang ni lah. Dulu 33.6 kilobyte per second memang slow. Saya dah mengalami dulu dah. Saya dah pakai dulu lah zaman bukan zaman jaring. Apa benda lah? Jaring lah. TMNet lah. TMNet dulu zaman dulu saya bayar berapa puluh ringgit sebulan untuk dapat internet yang tak laju mana pun. Kalau nak download gambar, will take time lah. Okay, ambil masa yang cukup lama untuk download gambar, download MP3. MP3 dulu katakan lagu tu 4 meg. Okay, satu lagu 4 meg. Beberapa minit jugalah nak tunggu dia download tu. Tak boleh download sebanyak-banyak kan, ada sikit-sikit. So ini modem. Okay, sekarang ni pun kita dah ada wifi built-in dalam PC, dalam laptop. Masalah semua. Okay, terminal internet awam. Okay, kawasan Zoom menyediakan capaian internet seperti library, universiti. Okay. Capaian internet terbuka dan berbayar. Okay, kalau ada free wifi, ada yang kena bayar lah. Ada hotspot kan. Kalau macam dekat TM punya ni, dia ada pasang dekat pekan-pekan. Okay, jadi awak boleh akses secara percuma lah kalau awak ada akaun TMNet dan sebagainya. Okay, ataupun dekat kedai-kedai yang menyediakan wifi percuma seperti Starbucks, KFC, McD. Okay, itu untuk pelanggan dia lah. Kalau awak nak bayar, duduk lama-lama situ pun ada had tertentu kan. Okay. Okay, telefon bimbit. Okay, sekarang kita pakai smartphone. Okay, macam awak sendiri pun dah pakai. Jadi, okay, dah mesti internet tak payah cerita. Okay, korang payah dengan internet. Okay, kesimpulannya, kita harus berbangga dan berterima kasih kepada kerajaan kerana diberi keistimewaan akses internet tanpa sekatan. Okay, tanpa sekatan sampaikan laman web yang tak bermora pun kita boleh akses. Okay, tak ada sekatan lah kecuali macam satu laman web tu yang
telah dilaporkan pada pihak SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, tentang kemudaratan dia kalau kita biarkan rakyat tengok. Okay, contohnya macam laman web yang untuk merekrut ahli untuk menjadi penentang, okay, jadi macam Al-Qaeda ke ISIS dan sebagainya. So kat situ kita boleh sekat lah. Tapi setakat ni Malaysia memang agak open dalam ni. Okay. Laman-laman web lucah pun boleh buka dan sebagainya. Okay. Terusnya kita masuk yang kedua, iaitu illiterate. Okay, illiterate. Okay, mengenali teknologi digital abad ke-21 dan tahu bagaimana memanfaatkannya, peranan teknologi digital. Okay. Celik ataupun literasi adalah asas kepada pembelajaran. Dulu pernah dengar kan istilah buta huruf. Buta huruf ya, orang yang tak boleh tahu membaca kan. Okay, buta huruf. Jadi sekarang ni lebih berapa persen lah, hampir semua lah rakyat Malaysia yang boleh membaca. Okay, boleh membaca, maknanya boleh menulis dan kebanyakan boleh mengira. Sebab itu adalah asas dulu pembelajaran di sekolah rendah, 3M, membaca, menulis, mengira. Okay, lepas tu tambah lagi lah mentafsir dan sebagainya. Okay, jadi kadar celik huruf masyarakat di Malaysia ni telah meningkat dah setiap tahun. Okay, sebab perkara kita kerajaan ni mewajibkan pendidikan asas. Okay, tadika dan pendidikan wajib sekolah rendah. Kalau macam ibu bapa yang tidak menghantar anak ke sekolah rendah boleh dipenjarakan. Okay, dipenjarakan, didenda dan sebagainya. Jadi semua kanak-kanak wajib mendapat pendidikan asas selama 15 tahun kot. 5 sampai umur 15 tahun. Maknanya daripada darjah 1 sampai tingkatan 3 wajib lah tu. Tapi sekarang ni sampai tingkatan 5. Jadi bila dah habis sekolah tu sekurang-kurangnya tahu membaca, menulis, mengira. Tetapi sekarang ni yang kita nak masuk ialah bagaimana masyarakat celik terhadap penggunaan internet. Okay, celik. Okay, maknanya dia boleh mengakses maklumat internet. Okay, literasi adalah abad ke-21 juga sebagai digital literacy. Ia juga dikaitkan dengan penggunaan asas komputer dan peranti yang berasaskan komputer dan internet. Bagaimana masyarakat itu dapat mengadaptasi ke dalam kehidupan seharian, dapat menggunakan, mengakses dan sebagainya. Okay. Evolusi teknologi, sambungan kabel atau sambungan tanpa wayar, interaksi fizikal, interaksi maya, pengguna kandungan dan pembuat kandungan. Okey, sekarang ni sambungan kabel dan sambungan tanpa wayar. Okey, saya nak cerita yang zaman sebelum ni. Sambungan kabel lah, maknanya macam saya cerita tadi, pada komputer kita sambung modem kan. Kita sambungkan wayar telefon daripada port telefon kepada komputer kita untuk mengakses internet daripada PC ataupun laptop kita. Dan evolusi yang seterusnya sekarang ni ialah sambungan tanpa wayar. Nirwaya pun di bahasa Melayu, nirwaya, iaitu kita ada dalam laptop kita ataupun PC kita. Okay, ada built-in Wi-Fi. Jadi tanpa wire lah benda tu. Jadi bebas lah, tak adalah statik dekat kawasan tertentu saja. Kita boleh bawa ke tempat lain selagi mana tempat yang kita duduk tu mendapat akses kepada Wi-Fi. Interaksi fizikal adalah interaksi bersama macam awak masuk kelas jumpa saya. Okay. Mari kita jumpa face to face, boleh bersembang dan sebagainya. Dan kepada ke arah interaksi maya yang sekarang ni cukup digunakan, memang sangat-sangat digunakan. Contohnya macam kita buat kelas kan, kita tak ada berjumpa sepanjang satu semester ni, kita akan jumpa rasanya sampai penghujung semester. So kita buat interaksi maya, kita buat kelas ada Microsoft Teams dan sebagainya. Okay, awak takkan jumpa saya insyaAllah sampailah habis semester ni. Okay, itu interaksi maya lah, secara virtual sahaja. Kita jumpa secara macam ni saja. Okay, ada yang tak pernah jumpa saya langsung. Okay, ada yang kelas satu lagi dapat jumpa saya sekejap lah kan, tak lama. Okay, pengguna kandungan. Pengguna kandungan ialah orang yang menggunakan konten ataupun bahan-bahan daripada pembelajaran. Dan satu lagi ialah sebagai pembuat ataupun content creator, pembuat kandungan. Oleh pembuat kandungan ramai sekarang ni.
Kalau awak tengok dalam YouTube, ramai yang dah berani cuba buat production sendiri, sama ada dia buat drama ataupun buat konten-konten yang ilmiah dan sebagainya. Okey, kemudian 2 dimensi dan 3 dimensi, perubahan antara 2 dimensi dan 3 dimensi, boleh tahu benda tu kan? Transmisi perlahan, dulu saya cakap macam mana internet, speed internet macam mana, dan sekarang speed internet macam mana, cukup berbeza. Okey, sebagai contoh kat Poly dulu ni panggil 100 megabyte, sekarang panggil 1 gigabyte per second dia punya ni lah. 1 gigabyte tu berkongsi dengan semua fasiliti Poly yang okey. Okey, dulu manual kepada automatic. Okey. Okey, dekat skrin sekarang ni kalau awak tengok ialah digital 41. Yang first tu, yang Y tu ialah yang ni Yang ni Yahoo Messenger. Aku tak nak guna dulu sekarang. Okay, ni Apple, Windows, ni Internet Explorer, Google Chrome, JavaScript, ni blog, ni eBay, okay, laman web pembelian barang. Kemudian BlackBerry, satu phone ada BlackBerry kan, dia pakai dia punya OS sendiri. OS ni adalah operating system. Dan Xbox untuk permainan, PSP, PS, PlayStation, Sony PlayStation, Facebook, Twitter, dan ni apa yang saya tak pasti. Okay, ni Google, ni Wi-Fi, Astro dan sebagainya. Ini semua over internet lah semua benda ni. Okay, kena beroperasi dengan internet. Okay, smartphone, telefon bimbit. Telefon bimbit ni cerita lama. Dia pakai yang jenis bimbit dulu. Okay, bimbit yang bawa macam bag tu, itu adalah telefon bimbit. Okay. Okay, yang sekarang ni kita panggil smartphone lah, telefon pintar. Okay. 432 juta. Okay, sebenarnya China lebih pada tu dah, berapa juta lah. Okay, dah lebih pada berapa juta yang mempunyai talian telefon bimbit. Dan telefon dulu, saya pakai dulu zaman, saya start pakai handphone pada tahun 1998. Saya awak belum lahir lagi, saya pakai handphone. Handphone pertama saya dulu ialah Philip Twist. Kalau tak tahu macam mana, boleh Google, tengok Philip Twist macam mana. Saya pernah pakai Philip Twist. Pakai Nokia. Okay. Harga telefon dulu agak mahal. Dan hanya boleh telefon dan SMS sahaja. Okay, SMS sahaja. Dulu talian yang ada dah cuma Digi, Celcom, Maxis. Itu je yang ada dulu. Celcom, Maxis, Digi. Macam U-Mobile, semua ni tak ada lagi lah. Okay, yang baru-baru ni. Ataupun dulu panggil Ator. Ator tu 011 memang liputan dia untuk dalam kawasan pedalaman. Okay, hutan semua yang boleh dapat lah Ator dan sebagainya. Okay, seterusnya selepas tu evolusi lah. Mana telefon daripada lengkapi dengan telefon SMS saja, kemudian dia masuk pada kaedah 3G, boleh buat video call. Okay, zaman tu boleh buat video call. Kemudian video call tu boleh lagi lah, tengok kawasan dia, tak semua tempat boleh video call. Okay, dan mula dah dia boleh masuk internet. Okay, dah boleh akses internet dan sebagainya dalam phone tu, smartphone tu. Okay, panggil smartphone ni, telefon pintar ni, dia dah boleh buat multiple job lah, macam-macam lah. Dia bukan sekadar telefon dan SMS saja, dan dia boleh lengkap sebagai kamera, sebagai TV dan sebagainya. Kamera pun dah, dia takkan boleh potong kamera DSLR. Okay, kamera yang ni kan warna hitam tu tak dipotong. Cuma dia boleh menyamai lah dia punya teknologi tu. Dia nak ambil gambar makro ke dan sebagainya, dah hampir boleh. So itu sebab kita panggil dia telefon pintar. Tak panggil telefon bimbit bimbit ni yang jenis pegang macam beg tu. Itu nak tengok macam mana, awak cari dalam Google telefon Ator. Okay, ATUR. Ator 011. Awak tengok dulu macam mana dia. Itu sebab kita panggil dia telefon bimbit. Bawa dia macam beg bimbit lah. Okay, telefon sekarang dilengkapi internet. Okay, normal, boleh tengok laman sosial, Facebook, Twitter, Instagram. Kita install, kita boleh tengok dalam tu. Dan boleh buka cek email dan sebagainya. Dan dilengkapi dengan GPS. Okay, dengan GPS. Okay, Global Positioning System. Untuk pandu arah. Dengan Waze, Google Map dan sebagainya. Boleh video call. Okay.
internet sambungan ke komputer seluruh dunia berjuta data. Okey, boleh baca sendiri ni. Okey, web tapak web peribadi, community maya dengan komuniti nyata macam masyarakat setempat kita lah, kawasan perumahan dan sebagainya. Okey, pengguna kandungan pencipta kandungan. Komuniti maya ialah komuniti yang kita bina dalam, contoh dalam Facebook kita lah, kita ada sampai situ ada 5,000 friend dan sebagainya. Itu adalah komuniti maya. Dan tak semua yang kita kenal dalam tu. So dia atas friend, atas kawan ke atas kawan, kita pun add dia, itu je. Okay, tak semua kita kenal dalam tu. Kebanyakannya komuniti maya ni lebih ramai daripada yang nyata lah. Nyata ni ialah sekitar circle kita, kawan-kawan kita dalam satu kelas, dalam satu taman, dalam satu jabatan dan sebagainya. Tapi komuniti maya ni lebih melangkaui sampai ke peringkat luar negara. Okay. Okay, laman web sosial Facebook mengatakan 3 juta lebih pada tu dah. Dia punya pengguna ni mungkin maybe 1 bilion sampai waktu sekarang ni lebih 1 bilion. Okay, impact terhadap bentuk sosialnya, orang ramai berkomunikasi dan berinteraksi, berkongsi pendapat, sharing dengan opinion, perasaan, gambar dan sebagainya. So sekarang ni Facebook juga bukan setakat nak share pendapat, kita boleh share video, okay? Kita boleh buat Facebook Live, kita boleh berniaga dalam dia, menjual barangan dan sebagainya. Okay, macam-macam lah sekarang ni. Okay, blog dulu banyaklah blog sekarang ni ada tapi kurang dia punya impact penggunaan dia. Biar orang suka baca dekat dalam Facebook dan Twitter dan sebagainya lah. Okay. Web 2.0 memberikan makna kepada mereka di type berbeza masing. Web ini akan cuba memahami apa kendaki. Okay, untuk kita sekarang cerita pasal enjin carian. Enjin carian betul-betul search engine macam Google. Okay, kita nak tahu apa saja kita just type dan search. Kita akan berikan maklumat dalam tak sampai beberapa minit lah kan, tak sampai beberapa saat keluar maklumat tu. In case kalau kata awak nak cari tentang maklumat tentang modem, type saja modem, enter dan keluarlah segala maklumat tentang modem. Orang yang jual modem, revolusi modem, sejarah dia, apa ni jenis-jenis dia, semua ada dipaparkan dalam keputusan hasil carian tu. Okey, aplikasi dalam talian trend masa terkini. Okey. Institusi kerajaan. Okey, kaedah yang paling pantas untuk menyampaikan maklumat. So, pihak kerajaan juga mengambil kesempatan lah dengan capaian internet kita yang boleh dikatakan meluas ni untuk menyampaikan dasar-dasar kerajaan. Okey, apa sajalah. Dasar-dasarkan maklumat. Dulu, zaman dulu cerita macam kerajaan nak sampaikan maklumat perlukan hebahan ke dalam kampung menggunakan pergi van Jabatan Penerangan. Sekarang pun ada kan. Jabatan Penerangan, dia akan masuk ke kampung, dia pasang speaker, dia akan ceritakan segala apa yang berlaku, maklumat-maklumat tentang kerajaan lah, dasar-dasar ke apa dia punya peraturan baru dan sebagainya. Tapi dengan adanya capaian internet waktu sekarang ni, segala maklumat tersebut disampaikan menerusi internet sahaja. Okey, sampaikan di internet saja. Okey, contoh sini e-perniagaan, jualan barangan, melalui talian, e-kerajaan, portal resmi kerajaan macam web PSP lah, www.psp.edu.my juga merupakan web rasmi kerajaan. Web rasmi bagi pihak institusi politeknik. Kat situ awak boleh tengok maklumat sebenar. Jangan percaya maklumat lain. Okey, awak tengok maklumat sebenar bagaimana tentang apa ni maklumat terkini tentang politeknik. Apakah yang berlaku, perubahan-perubahan yang berlaku. Okey, nak tengok result apa peperiksaan pun di situ. So itu adalah merupakan laman web rasmi institusi. Okey, jangan percaya tempat-tempat lain lah. Awak kena apa-apa hal rujuk dekat situ. Okey, rujuk dekat laman web PSP untuk mendapatkan maklumat yang terkini tentang PSP. Okey, e-pembelajaran, portal pendidikan, sistem pengurusan pelajaran LMS. Yang ni macam kita gunakan CDOS lah. Okey, awak untuk dapatkan maklumat, kemudian nak menghantar kerja-kerja awak gunakan CDOS.
Objek pintar, smart objek, aplikasi digital berdasarkan chip elektronik, objek kecil yang boleh laksanakan pelbagai fungsi. Okey, seperti contoh dalam kita punya kad pengenalan, kita ada microchip kat situ. So kat situ kita boleh akses segala maklumat tentang kita lah sebenarnya. Ada lesen, maklumat tentang kesihatan, jenis darah. Lepas tu ada touch and go kan, ada untuk buat interaksi pembayaran secara tanpa sentuh, okey, dan sebagainya. Okey. Kemudian kad kredit pun sama jugalah, kad kredit untuk pembayaran dan sebagainya. Okey. Cabaran literasi digital. Okey. Apakah cabaran dia? Yang pertama ialah jejak digital, jejak yang boleh dikesan selepas penggunaan teknologi. Okey. Semakin tinggi teknologi, semakin tu juga awak mudah dikesan lah. Okey, contohnya macam orang curi handphone kita, katakan orang curi handphone kita dan dia on kat mana-mana, so kita boleh trace dia kat mana-mana. Jadi pencuri tu senang lah. Kalau dulu bila dia curi ayam kat kampung tu memang tak jumpa dah. Curi motor, kalau motor tu tak ada pasang dengan peranti GPS, apa-apa pengesan sensor tu memang hilang lah. Tapi kalau sekarang ni orang suka pasang penjejakan, tracker dekat kenderaan dia. Kalau kenderaan dia kena curi dan sebagainya, okay, jadi dia boleh trace kat mana hilangnya tu. Jadi itulah kelebihan sebenarnya ataupun advantage penggunaan teknologi, tetapi kekurangan bagi pencuri. Okay. Anonymity, internet memberi ruang kepada peluang lebih luas kepada manusia untuk mendapatkan apa yang tidak dapat dimiliki dalam realiti. Okay, dia nak tengok, saya ambil benda yang positif lah. Katakan dia tak pernah pergi ke overseas, tak pernah pergi ke katakan Paris ke UK ke, tak pernah tengok macam mana. Jadi dia gunakan internet untuk pergi ke sana. Contohnya berangan lah nak pergi sana kan. Bolehlah pergi ke Google Map dan sebagainya. Kemudian pergi yang Google Street. Okay, mana boleh awak merasai macam mana berada di sana. Tengok keadaan keliling macam mana. Okay, jadi kat sini dia panggil anonymity lah. Okay. Imbangan kuasa. Dalam alam realiti, para selebriti, penjenayah profesional, pelakon fashion dan memang terkenal. Tapi dalam cyber, kumpulan berkemahiran komputer tinggi adalah lebih berpengaruh. So, sekarang ni saya tengoklah kan, panggil kalau awak tahu istilah influencer. Okay, orang yang berpengaruh, influencer yang mempengaruhi banyak okay, dalam IG, dalam YouTube. Okay, sekarang ni orang-orang ni yang berkuasa. Sebelum ni kita tengok dalam realiti ni, macam ni cakap lah, para selebriti, artis, sebagainya ni, penjenayah profesional. Okay, diorang sebelum ni lah, diorang yang mengambil tempat tahap populariti tu. Tapi sekarang ni populariti ni lebih diambil oleh kumpulan-kumpulan influencer dalam bidang teknologi. Sebagai contoh, saya ambil seorang YouTuber yang menerbitkan filem dalam Astropherse. Mael Tote tu, siapa nama dia? Mael Tote the movie tu, Shazmi ya. Saya tak ingat nama apa. Okay, dia merupakan seorang influencer dalam YouTuber. Influencer atau orang yang berpengaruh dalam YouTuber, buat video-video cerita-cerita pendek apa ke. Jadi dengan pengaruh yang dia ada, dengan dah ada pengikut dia sendiri, dia berani buat satu movie. Kemudian dia test market nak tengok dia punya adakah dia punya pengaruh tu dapat mempengaruhi orang untuk menonton filem dia tu, Mael Tote the movie. Jadi dapat berkesan dalam beberapa hari tayangan yang terkini saya dengar semalam mencecah 6.2 juta punya kutipan dia tu, dan telah mengatasi filem-filem lain yang ditayangkan dalam Astropherse. Okay, itu dia punya imbangan kuasa. Nampak kesan kat situ bagaimana YouTube, bagaimana teknologi ni memberi kesan kepada dia sebagai seorang influencer. Okay, dan orang lebih kadang mengendali influencer ni daripada artis tu sendiri. Sampai artis ada yang macam nak cakap mempelaki pun ada juga dengan hasil kerja dia. Tapi itulah sekarang ni cakap zaman dia sekarang ni. Ini adalah zaman dia. Okay? Bukan zaman arti yang lain-lain kan. Zaman dia ataupun ini rezeki dia lah saya cakap. Rezeki dia. Okey, bekerja dari rumah. Memang tepat sekarang ni bekerja dari rumah dalam keadaan sekarang, dalam COVID-19, dalam keadaan ni memang inilah
situasi yang kita alami sekarang ni bekerja dari rumah. Okey, pensyarah pun ada yang bekerja dari rumah. Kena perintah kerajaan 3 yang boleh bekerja di pejabat. Okey, tapi kami tetap melaksanakan kerja pengajar dan sebagainya dari rumah. Okey, pornografi. Okey, bahan-bahan seks pun mudah. Dulu nak mencapai bahan-bahan seks ni dijumpai dengan CD, CD di majalah apa, tak nak saya tak cerita benda, tak nak share. Awak boleh cari sendiri tapi tak payah carilah benda-benda je ni. Okey, jadi sekarang ni dengan adanya internet ni, benda-benda ni pun bertambah dengan mudah. Okey, boleh carilah dan tak payah carilah benda ni. Okey, pornografi ni, bahan seks ni. Okey, dan itulah saya cakap apa kerajaan Malaysia ni dia agak open benda ni, jadi benda-benda ni tak disekat sangat. Tak berbanding dengan negara lain yang lebih ketat penapisan dia tu terhadap masyarakat dia. Jadi dia tak nak dedahkan benda-benda macam ni. Lebih ni lah. Okey, seterusnya ialah kebebasan bersuara. Okey, kebebasan bersuara dan lebih bebaslah, awak boleh tulis apa saja dalam Facebook awak dan awak boleh tulis apa saja dan tak kisah kalau awak jenis tak kisah kena kecam dan sebagainya. Tapi kena ingatlah, kita tertakluk pada akta komunikasi. Awak tak boleh menulis ataupun membincangkan sesuatu secara lebih open sangat. Sesuka hati je nak menulis tentang melibatkan melibatkan macam menyentuh sensitiviti perkauman, sensitiviti bahasa, sensitiviti agama dan sebagainya. Kita tak boleh sewenang-wenangnya menulis sesuka hati. Kita mesti ada guide panduan lah. Okay. Memang dia bagi kebebasan bersuara, tetapi ada hadnya. Okay, ada hadnya. Okey, seterusnya isu dan inisiatif teknologi digital. Okey, pusat internet community kita pernah ada dulu kan, internet desa dan sebagainya. Kita tubuhkan di kawasan kampung-kampung bagi mengurangkan jurang digital antara masyarakat bandar dengan luar bandar. Kita ada internet desa dulu. Okey, kita pernah buat macam ni dulu. Keperluan untuk mengemaskini undang-undang dan peraturan cyber. Okey, sekarang memang kita ketatkan dah. Tak sewenang-wenangnya macam, sebagai contoh satu dulu nak beli SIM card awak tak perlu nak register. Just beli boleh pakai dan siapa-siapa dia boleh pakai. Jadi orang tu tak tahulah nombor telefon tu siapa punya, tak register. Sekarang ni kalau kita nak beli nombor baru, nombor prepaid baru sekarang kan saya cerita pasal prepaid bukan postpaid. Postpaid memang kena register kat center kan. Prepaid kat tepi pun awak kena register. Dia bagi akan snap awak punya nombor kad penalan awak dan sebagainya. Jadi kat situ nampak satu macam panduan ataupun guideline lah supaya kita tak terlalu bebas sangat dengan ni. Jadi kalau siapa-siapa yang nak buat ONA gunakan nombor telefon ni, adalah hukuman untuk mereka lah. Jadi tak sewenang-wenang lah. Okey, keperluan untuk menggunakan undang-undang sudah. Okey, hak cipta terpelihara, banyak kes cetak rompak, filem banyak yang tengah ditayangkan baru satu hari telah di-upload dalam Telegram. Okay, Telegram ni macam pusat internet besar filem lah, banyak filem-filem yang baru telah di-download kat situ. Okay, boleh cari sendiri lah Dan plagiat ni adalah macam tiru assignment semuanya kat sini. Okay, boleh cari assignment awak tu, kalau type tu memang ada, jadi ada setengah orang tu dia type, dia salin semua, dia copy paste semua, tukar nama je. So itu plagiat. Pencurian identiti dan penipuan kad kredit, banyaklah kes-kes scammer yang baru-baru ni kita tengok ada yang telah ditangkap tapi tak tahu apa kesudahan cerita dia. Betulkah dia yang sebagai dalang sebenar dalam kes-kes scammer yang melibatkan jutaan, puluhan juta atau ratusan juta di dalam negara. Kita tak tahu. Pasal tak ada lagi penghakiman dia. Kita tak tengok lagi apa kesudahan dia. Kita tunggu saja. Okey, dari segi kesihatan dan keselamatan, ergonomik. Okey. Ergonomik maknanya penggunaan komputer yang berterusan
beberapa jam ataupun telefon pun boleh memberi kesan pada kesihatan kita. Jadi kita kena sentiasa ada kena ada sedikit panduan lah cara nak guna, bukannya boleh guna secara berterusan. Okay? Ada cara dia. Kemudian capaian tanpa kebenaran seperti hackers. Okay? Hackers ni adalah orang yang memecah masuk teknologi lah. Hackers ni ada dua panggil. Dipanggil white hat dengan black hat. White hat ni ialah yang hackers yang baik lah. Dia katakan dia pecah masuk, dia macam menceroboh, tapi dia memberi satu arah macam peringatan kepada admin tersebut supaya tingkatkan prestasi yang ni, tingkatkan ni supaya tidak mudah diceroboh. Tapi kalau panggil satu lagi panggil black hat, topi hitam. Yang tadi topi putih, black hat pula jenis yang memecah masuk sistem dan membuat onar dan merosakkan dan memberi kerugian kepada pihak pentadbir admin kat situ. Itu beza dia dua lah, white hat dengan black hat. Apa isu lagi ialah pornografi. Okay, macam tadi lah, lagi mudah nak akses bahan pornografi zaman ketika ini berbanding dulu memang susah lah, bergantung kepada CD, DVD, panggil CD biru lah, blue CD, blue DVD semua ni, ataupun majalah dari luar negara. Kita Malaysia tak ada majalah ni dulu. Tapi kecuali majalah Separa tu ada terbitan. Saya tak cerita lah majalah tu majalah apa. Malaysia ni Separa. Benda tu dijual bebas dulu. Tak tahu sekarang ada ke tidak, saya tak ada kot majalah tu. Okay. Cyberbully. Okay, cyberbully pun sama lah sekarang ni kan. Buat body shaming. Orang tu post gambar, kita kutuk dia kau-kau kan. Apalah ini. Okay, itu cyberbully lah. Sampai orang tu depressed. Last sekali ambil tindakan dia berteruk ialah dia bunuh diri, suicide lah, bunuh diri sebab tak tahan di torture secara cyberbullying. Okey, ketagihan internet melampau. Okay, ada juga yang over benda ni, kerap sampai tak boleh lekang dengan telefon dekat tangan dia dan sebagainya. Okay, kes-kes dalam ni lah yang sempat diambil ialah abai pasangan kerana Facebook. Okay, suami abaikan isteri abaikan suami. Okay, dapat satu kawan baru, ditinggalkan suami ataupun suami tinggal isteri. 14 mangsa jenayah cyber setiap saat. Okay, tak tahu sekarang di beberapa kes ni mungkin meningkat lah, jenayah cyber, sama ada di scammer ataupun mangsa bully dan sebagainya. Okay, apa yang perlu kita buat untuk asas keselamatan kita ni? Jangan respon kepada mesej-mesej yang mencurigakan. Okay, tolong transfer akaun awak. Akaun awak telah contohnya, awak telah ditangkap ini, telah dicas ni, dan saya minta awak transfer segala akaun awak ke dalam akaun ni. Okay, jangan, kalau ada benda-benda macam tu, dipanggil scammer, awak kena bertindak bijak. Okay, iklan radio pun dah keluar banyak. Jangan terlalu panik dan sebagainya. Telefon bala polis ataupun pejak bank tertentu untuk mengesahkan betul ke ada benda-benda macam ni kan. Okay, jangan panik. Pertama sekali jangan panik. Untuk bertindak secara rasional. Okay, jangan terlalu ikut. Cakap dengan dia, bagi saya masa sekejap, saya nak pergi. Mana lah awak buat apa ni, buat apa orang cakap ni, buat helah lah. Jangan terlalu cepat mengikut je cakap scammer tu. Berhati-hati dengan individu yang menyamar, seperti mana saya tadi lah, jangan berhati-hati. Okay. Jangan terlalu mudah percaya pada orang lain. Okay. Jangan post maklumat peribadi. Okay, tolong hadkanlah segala macam dalam Facebook contohnya. Dia minta macam-macam kan, birthday kita, pendidikan kita, ahli keluarga kita berapa ramai. Dia nak tengok semua itu adalah maklumat peribadi. Okey, yang biasanya kita akan suruh. Dan gambar-gambar kita. Kerja kat mana. Okey, tolong hadkan benda-benda macam tu. Supaya kalau terlalu banyak benda kita expose kepada pihak lain, pihak ketiga lah, pihak kedua Facebook, pihak ketiga tu orang yang stalker semua ni, tanpa tapisan, jadi lebih mudah orang nak kesan kita. Jangan mudah awak tak check in kan. Dalam Facebook kita pergi tempat baru, kita check in. Jadi penjenayah dia tahu.
awak ni ada kat rumah ke, rumah kosong dan sebagainya. So benda-benda macam ni kena hadkan. Okey, yang keempat, sentiasa beringat bahawa apa yang dipost di internet dilihat oleh orang lain. Okey, betul. Kalau awak set kepada public, semua dapat baca, semua dapat tengok apa yang awak tulis, apa yang awak buat. Gambar-gambar yang awak post, ke mana awak pergi dan sebagainya. Simpan dengan selamat nombor PIN anda. Sekiranya PIN number dengan kad jangan letak sekali. Cuba ingat dalam kepala awak. Kalau tak ingat, apa ingatlah mana. Dalam handphone pun bahaya dah. So kita simpan semua dalam handphone. Handphone kalau hilang, habis lah. So handphone awak kena setkan macam-macam security lah. Pattern, password ke, nombor PIN, password ke, betul pakai cap jari, pakai face detection dan sebagainya. Okey, hati-hati. Sentiasa beretika ketika dalam talian. Okey, kesimpulan. Okey, seterusnya saya nak habiskan kumpulan 3 atau 4 lagi ni. Peraturan ataupun e-rule. Okey, mengetahui apa itu jenayah cyber, apakah maksud cyber crime, memahami bagaimana jenayah cyber memberi kesan kepada ekonomi negara, mengetahui 9 bentuk jenayah cyber dan mengetahui tema-tema yang digunakan. Okey. Internet adalah medium untuk menyebar dan mendapatkan maklumat bagi menambah ilmu pengetahuan. Okey, betul Berjuta-juta laman web telah diwujudkan oleh pengguna pada peringkat awal pengenalan internet. Dan kini terdapat pelbagai di internet sama ada maklumat yang betul, salah, baik dan sebagainya. Okey, itu maklumat tentang internet dah. Apakah maksud e-rule atau e-peraturan? Definisi e-peraturan ialah pengurusan komunikasi dan penggunaan teknologi yang betul. Okey. Kita nak guna apa-apa pun kena ada peraturan. Kita tak boleh terlalu bebas sangat. Even nak makan nasi pun ada peraturan. Peraturan pertama apa? Basuh tangan dahulu sebelum makan. Makan nasi makan apa-apa kalau pakai tangan lah. Sudu garpu tu lain. Kita makan pakai tangan, basuh dahulu. So ada peraturan. So buat apa-apa saja pun kena ada peraturan. Okey, sama juga dengan internet lah. So e-peraturan ini adalah pengurusan komunikasi dan penggunaan teknologi dengan betul. Okey. Okey, ringkasan modul ini penjelasan mengenai bentuk jenayah cyber dan isu-isu yang berkaitan dengan undang-undang dari aspek komunikasi, urus niaga, pengedaran teknologi maklumat dan penggunaan peranti rangkaian. Okey, apa maksud jenayah cyber? Dalam kamus Oxford, jenayah cyber ditakdirkan sebagai jenayah yang dilakukan menggunakan internet. Okey, dia tak ada datang secara fizikal. Dia tak datang macam kita hulurkan pistol, letakkan pisau kat leher dan sebagainya. Itu adalah jenayah fizikal lah yang sekarang ni. Tapi jenayah cyber ni melakukan jenayah melalui internet. Okey, macam-macam lah. Yang kata scammer semua ni pun gunakan jenayah cyber. Nama lain bagi jenayah cyber seperti jenayah komputer, jenayah digital, e-jenayah dan jenayah elektronik. Okey. Kajian kes, contoh dia dekat jenayah cyber dipaham melibatkan kerugian. Ini cerita tahun berapa tak nampak dia punya tarikh. Ini jenayah cyber dipaham melibatkan kerugian 1.3 juta membimbangkan. Okey, banyak cerita lah sekarang ni dah lebih dah. Scammer kan. Okey, ini pun nak tahu. Pencurian talian komunikasi, yang curi line telefon. Okey, dulu memang ada dulu lah. Kalau siapa yang guna public phone dulu, ada cara nak gunakan curi line ataupun nak dapat telefon free. Cara tu saya tak nak ajar lah. Bagaimana kawan-kawan nak gunakan dulu kan. Tekan coding tertentu, masukkan duit, ada cara tertentu. Okay, nak dapatkan talian percuma dulu, nak gunakan call boleh percuma, adalah cara. Rupanya itu adalah satu jenayah. Kalau ditangkap, memang kelokap lah. Ditangkap memang kelokap. Dulu, masa zaman dulu Zahir dulu memang adalah benda-benda macam ni kan. Okay. Okay, pencurian talian komunikasi, tapi yang ni lebih kepada awak tarik kabel daripada kabel telefon lah, tarik masuk ke rumah dia. Memang ada benda ni. Adalah yang pernah buat benda dulu kan, tarik memang berani sungguh lah. Yang curi dekat talian telefon dekat public phone tu jenis jenayah kecil sangat lah. Okay.
perbuatan mengakses papan switch telefon syarikat atau pada itu tanpa kebenaran. Okey, dia tarik line lah tu. Terus sampai ke rumah dia dapat free call dan sebagainya. Perjalanan melakukan mendapatkan akses kepada data dial out, dial in dan dial out yang membolehkan mereka membuat panggilan secara bebas dan menjual masa panggilan tersebut. Oh, ada buat bisnes. Dia dapat, betul dia jual panggilan tu. Tapi sekarang ni pun dah awak bayar certain amount pun dapat free call kan. Unlimited call. Tak ada masalah nak call banyak mana pun. Bayar je sebulan. Contoh macam You Mobile kan, bayar 50 dapat unlimited call, unlimited internet dan sebagainya dengan speed yang tertentu. Dah tak ada apa dah ni. Dulu memang susah lah. Dulu memang mahal. Satu panggilan tu, minit, berapa sen, berapa ni kan. Jadi benda tu macam keperluan lah. Nak call, nak bergayut dan sebagainya. Dulu pengen bergayut. Okay. Jenayah cyber yang kedua ialah berkomunikasi untuk menjayakan konspirasi jenayah. Perbuatan contoh dia seperti perbuatan menggunakan alatan telegrafik untuk melaksanakan aktiviti haram seperti pengedaran dadah. Okey, gunakan internet untuk jual dadah, pelacuran, pengubahan wang haram, perjudian, pornografi, pornografi kanak-kanak dan perdagangan senjata. Okey, internet ni sebenarnya dia ada dua bahagian. Satu yang kita nampak secara nyata lah, Google semua ni. Satu lagi kita panggil deep dark web. Deep dark web seperti nama tu. Yang tu boleh masuk tapi kalau awak masuk awak akan diperhatikan. Okay, awak boleh search lah Google deep dark web. Okay, iaitu laman web tersebut macam-macam jenayah boleh kita akses. Awak nak beli senjata, awak nak cari bahan pornografi, awak nak cari cara nak buat dadah, cara nak buat metafetamin, pil kuda dan sebagainya, ada kat situ. Okay, saya tak nak suruh awak benda ni, tapi awak boleh Google lah. Google tengok macam mana beroperasi benda tu. Deep dark web lah. Sekejap saya tengok, boleh buka. Deep dark web ni, apa yang maklumat di sini. Okay. Nak masuk pun berat kan. Saya tunggu dulu ya. Jadi kat situ macam aktiviti penjualan senjata, penjualan dadah, seperti pelacuran memang berlaku kat situ. Okay. Itu macam dark side lah panggil. Boleh buka tak? What is dark web? Panggil dark web lah. Okay. Dark web ni adalah content exist on the dark net, overlay network that use internet but specific software configuration dan macam-macam lah kat sini. Kalau tengok gambar rajah ni, kita tengok gambar rajah ni, surface ni yang kita tengok sekarang ni lah, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Tapi dalam dark web ni ada macam-macam lah, net banking dan sebagainya. Dekat sini bawah-bawah ni lagi macam-macam ada. Okay. Okay, boleh tengok lah. Okay, istilah yang ni. Kalau tengok bawah ni, yang atas ni adalah surface web yang kita tengok belajar sekarang ni. Deep web ni adalah bahagian database dalam perubatan, dalam PSP yang segala result exam semua ada kat dalam ni. Okay. Yang bawah sekali ni, bawah ada political protest, drug trafficking and others illegal activities. Saya cakap tadi penjualan senjata dan sebagainya kat sini. Bahagian bawah ni, Tor ni. Yang atas ni yang awak dapat tengok sekarang ni lah. Okay. Tengok lagi. Sama Jamil lah. Okay. Financial bahagian bank perbankan semua dalam deep web. Dark web yang bawah sekali ni. Okay. Dark web ni yang paling bawah. Maknanya kita belajar ni yang awak sentuh cuma sikit lah. Berapa persen aja. 96% ni bahagian yang tersembunyi di bawah. Bahagian tersembunyi di bawah tu. Okay. Banyak kita belajar. Okay. Dah. Okay. Cetak rompak. Perbuatan menyalin bahan-bahan yang mempunyai hak cipta tanpa kebenaran untuk guna peribadi dan perniagaan. Okay. Pergi dekat Telegram, download movie, download, lepas tu letak dekat web jual. Itu satu bentuk kesalahan atau cetak rompak. Dah lah
download free, lepas tu memang haram lah benda tu, lepas tu pergi jual pula. Double haram lah mungkin. Okay, lupa DVD, sekarang ni dah tak ada DVD dah, semua jual secara ni. Okay, jual kandungan konten semua ni secara, kalau tengok Shopee pun ada jual juga kan. Shopee pun jual macam-macam ni, boleh tengok sendirilah. Okay, penyebaran dan pengedaran bahan tidak bermoral. Perbuatan mengedar dan menerbitkan bahan yang dianggap sebagai serangan mendatangkan ancaman kepada pengguna-pengguna internet lain, contohnya menyebarkan bahan berunsurkan seks, propaganda perkauman, panduan membuat bahan letupan dan sebagainya. Okey, ini semua contoh jenayah dia. Okey, malu gambar bogey tersebar. Okey, hati-hati. Minta tolong hati-hati, jangan mudah percaya pada lelaki. Okey, kalau selagi bukan jadi suami awak, jangan benarkan mereka akses awak, mengakses awak sendiri, apa-apalah, secara zahirnya ataupun secara maya, secara batinnya, macam awak hantar gambar sebagainya. Hati-hatilah benda ni, kalau sayang sekalipun, tunggu kahwin begitulah. Okay? Tak nak benda-benda macam ni berlaku. Seperti contoh akhbar ni, dia malu gambar bogey tersebar. Punca macam ni lah, ada couple, percaya, bagi pada lelaki, bila minta putus, lelaki ugut dan nak sebarkan video-video ataupun gambar-gambar. Okay, hati-hati, saya minta mohon sangat pada girls semua, hati-hati. Lelaki pun jangan buat perangai lah, jangan merosakkan anak dara orang. Okay, ini nasihat saya lah, saya dah nak sampaikan. Pulang pada awak untuk menilai benda ni, mana baik, mana buruk, awak semua pun dah besar. Okay, pengubahan wang haram secara elektronik dan pengelakkan cukai, kebanyakan macam scammer ni lah kan, dia gunakan wang haram ni untuk buat projek lain, buat bisnes lain. Nampak macam nak sucikan duit tu. Duit yang dia dapat secara scammer ni, dia scam orang, lepas tu dia buat bisnes. Okay, itu yang terlibat dengan artis ni. Kan ada artis yang terlibat dengan bidang apa ni kan, dia keluarkan bisnes dan sebagainya. So kat situ, itulah dia namanya pengubahan wang haram. Wang tu dapat cara haram, dia ubah suai kepada bentuk lain. Macam tu. Okey, contohnya dua didakwa ubah wang haram sebanyak 4 juta. Dia gunakan duit 4 juta daripada sumber-sumber tak sah, kemudian dibisneskan. Buat dobi, buat kedai makan, buat produk spa dan sebagainya. Contoh lagi dalam jenayah cyber ialah seperti vandalism dan ancaman elektronik. Vandalism ialah perbuatan merosakkan teknologi secara fizikal. Hack orang semuanya. Itu adalah contoh vandalism lah. Hack mesin ni, hack orang ni, okay, buat hack buat ni. Ancaman elektronik, perbuatan menggunakan teknologi mengganggu sistem orang lain sehingga mendatangkan kerugian. Okey, kita pernah berlaku kes dekat Politeknik, bukan sini, Politeknik dekat JB. Okey, di mana sistem ni telah dihack, menyebabkan sistem peperiksaan terganggu, menyebabkan tak boleh nak akses. Okey, jadi merugikan banyak pihak lah. Merugikan pihak lain. Jadi kadang dia blackmail benda tu. Kalau nak dah balik benda tu kena bayar certain amount kat dia. Itu semuanya adalah perbuatan jenayah cyber. Dia hack, kemudian dia bagi ugutan. Kalau nak balik benda tu, katakan password admin dan sebagainya, kena bayar certain amount kat dia. Okay, itu adalah satu perbuatan jenayah. Okey, kajian kes dalam South Florida, cracker atau hacker ni lah, Jerman telah menggodam 10 pelayan ISP. ISP ialah Internet Service Provider, penyedia rangkaian internet. Okey, mereka mengakses maklumat peribadi dan butir-butir kad kredit 10,000 individu dan menuntut wang sebanyak 30,000. Maknanya dia dapat maklumat tu, tapi dia tak gunakan maklumat tu. Tapi dia macam blackmail, ugut kepada ISP tu. Kalau nak balik benda ni, kena bayar 30,000. Pihak berkuasa Amerika Syarikat dan Jerman telah bekerjasama berjaya menangkap mereka. So dapat tangkap. Okey, tak bijak lagi lah sebenarnya. Tak cukup bijak lagi. Okey, seterusnya jualan dan penipuan pelaburan. Skim cepat kaya, skim piramid. Banyak dah berlaku ni. Awak boleh baca, cari skim pelaburan yang di Malaysia ni. Yang ni ialah, awak search, cari skim Pak Mantelo. Tak tahu apa, cari baca sendirilah benda tu. Tu boleh baca sendiri. Skim Pak Mantelo, macam mana dia beroperasi. Berapa banyak kerugian orang telah capai.
dan semacam lah. Okay. Kes lebih 1,500 tertipu SMS menang hadiah. Banyak dulu kan kes. Dapat SMS, syarikat daripada Shell ingin menawarkan anda telah terpilih sebagai pelanggan bertuah, mendapat RM15,000, RM75,000, sila hubungi nombor-nombor sekian. So itu adalah contoh-contoh SMS penipuan. Okay, katakan daripada mula-mula tu ramai percaya benda tu. Yelah, Shell nak bagi ulang tahun ke-20, ketika ulang tahun yang ke-50, anda telah terpilih untuk memenangi hadiah sebanyak RM50,000. Jadi kena call nombor-nombor sekian-sekian. Jadi bila dah call, dia akan melayan, awak melayan, hanyutlah, hilang duit semua. Bukan dapat duit, hilang duit lagi ada. Okay, penipu giat menelefon. Okay, menyamar bank negara. Sekarang ni, inilah scammer semua sekarang benda ni. Berlaku benda-benda ni. Pemintasan komunikasi secara haram. Okay, dia keluar dekat phone kita, nombor tu memang nombor betul daripada agensi tu. Jadi dia buat pintasan. Okay, minta isyarat telekomunikasi untuk tujuan jenayah. Okay, dia masuk seolah macam, nampak macam real daripada pihak agensi berkenaan. Tapi sebenarnya adalah penjenayah cyber. Okay, penipuan pemindahan dana elektronik. Okay, buat fund transfer. Okay, pindah duit. Kita pun baca tersalah send. Okay, baca kadang keluar minta derma, bantu anak yang nak buat pembedahan jantung. Kita tengok budak tu dah lama meninggal lah. Tapi dia ulang siarkan benda-benda macam tu. Jadi kita pun pindah fund transfer pada dia. Jadi itu adalah salah satu juga tindakan jenayah. Okay. Cerita budak tu dah meninggal lama dah tapi dia ulang siar balik. Repeat balik, minta simpati, orang pun bagi duit, transfer duit. Okay. Itu semua adalah kerja-kerja jenayah cyber. Okay, berpengaruh kebas. Kesimpulannya, jangan terlibat dengan melakukan jenayah cyber dan berhati-hati ketika online. Okay. Saya nak masuk lagi satu lagi. Sekejap. Okay, saya nak masuk satu lagi iaitu e-keselamatan sebelum kita berhenti. Dan untuk etika digital ni kita akan buat 2 bahagian. So pada bahagian pertama saya akan terangkat 4 saja dahulu yang ni. Kemudian bahagian 2 akan disusuli dengan 4 lagi bahagian. Okey, 4 lagi e-interaksi, e-perusahaan, e-kesejahteraan dan e-kebertanggungjawaban. So kita masuk yang keempat, e-keselamatan. Kemudian kita akan berhenti kat sini. Siapa dah sejam dah ni. E-keselamatan. Okey, objektif pembelajaran menjelaskan bentuk pelanggaran keselamatan digital. Okey, mengenal pasti pelbagai bentuk jenayah digital. Okey, menyatakan keadaan berlaku pelanggaran dan serangan keselamatan digital. Okey, boleh baca menjelaskan jenis perlindungan. Apakah maksud e-keselamatan? E-keselamatan merujuk kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dengan selamat dan bertanggungjawab. Bertanggungjawab kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dengan selamat dan bertanggungjawab. Okey, bahaya internet. Internet boleh wujud dalam bentuk dan serangan. Okay, internet boleh membentuk ilusi di mana orang yang tidak kenali adalah sebenarnya kawan. Okay, menyamar sebagai kawan sebagainya. Kita kadang ni ada setengah orang ni lebih percaya kepada rakan di internet dengan rakan maya berbanding rakan maya sendiri. Rakan nyata sendiri, kita lebih percaya pada orang di dalam internet. Itulah kelemahan kita ni, lebih percaya. Sebab apa? Dia nampak macam good looking, cakap pun sopan. Kalau kita berbual pun, telefon pun cakap baik. Itu sebab banyak yang tewas dengan orang di dalam internet. Itu yang kata macam tadi, sebar gambar lucah, gambar sendiri yang tak berpakaian pun hantar ke orang. Sebab kita lebih percaya kepada kawan di dalam internet tu sendiri. Okay? Lebih percaya pada kawan. Dan internet boleh merosakkan reputasi anda, betul. Internet boleh menaikkan anda, internet juga boleh menjatuhkan anda. So hati-hati ya. Okay, dia macam umpama macam api jugalah kan. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Kecil macam lilin, hidupkan terang kita. Kalau besar, dia bakar kita balik. Okay, internet boleh merosakkan. Okay, bentuk pelanggaran keselamatan digital yang lazim seperti pencurian identiti,
menyamar jadi orang ni, menyamar jadi orang ni, macam scammer lah, menyamar jadi pegawai mahkamah, menyamar jadi pegawai bank, menyamar jadi pegawai custom, yang kita ni ada barang tertunggak dekat port, dekat pelabuhan yang tak dituntut. Okay. Seterusnya phishing email, email pancing lah. Dia pancing kita supaya klik, pergi kepada perbankan dan kita transfer duit tanpa disedari kita sendiri. Kita tak sedar kita transfer duit. Okay, dekat phishing. Ataupun seterusnya penggodaman dan cracker, dia godam komputer kita, dapatkan segala maklumat. Okay, dalam handphone kita dia ambil segala contact list kita. Kita ambil semua maklumat kita dalam phone kita. Okay, penghendap cyber. Okay, penghendap cyber, pembulian cyber, pemangsa internet. Itulah bentuk pelanggaran keselamatan digital yang lazim. Okay, phishing mail. Phishing email ialah penipuan email apabila pelaku menghantar email yang kelihatan sah macam email daripada bank, tapi bukan dia. Bila awak klik satu link tertentu dalam email tersebut, nampak macam pergi ke laman web bank tersebut. Tetapi bila kita klik, masuk maklumat, username, masuk password, tanpa disedari, dia dah mencuri identiti kita. Dia dah mencuri username kita, dia dah mencuri password kita. Tanpa disedari kat situ, kita telah satu step untuk kehilangan segala amount dalam bank kita. Okay. Penggodam ataupun hacker dan cracker. Hacker ialah penggodam, cracker satu penggilah. Cracker tapi biskut kan, biskut cracker. Okey, penggodam diletakkan sebagai seorang yang meminati pembelajaran bahasa pengaturcaraan, orang yang minat programming dan sistem komputer dan boleh dianggap sebagai pakar, expert dalam bidang tersebut. Penggodam biasanya adalah pengatur cara yang memberi ruang dalam sistem asas untuk menambahkan pengetahuan mereka. Mereka suka mencuba. Okay, penggodam ni suka mencuba, nak tengok test power, boleh masuk ke tidak, apakah kelemahan dalam laman web ni, apakah kelemahan dalam sistem ni. Kadang-kadang mereka ni baik, saya cakap tadi ada black hat dengan white hat kan. White hat ni akan inform kepada pentadbir, akan inform pada admin pada laman tersebut apakah kelemahannya dan perlu ditambah baik. Cakap dengan dia, saya dah masuk laman web ni dan ada berapa kelemahan yang saya dapati. Mudah, awak gunakan password yang tak cukup strong, awak tak ada firewall yang tertentu. So kadangnya yang white hat ni akan memberi nasihat balik. Tapi kalau black hat, masuk, rosakkan, curi maklumat. Okay. Cracker pula sebaliknya. Penggodam, okay. Cracker ni yang saya cakap yang black hat lah. Dia ialah seorang yang mengakses sistem pengguna lain secara tidak sah. Illegal cara masuk, cara tak sah. Dengan niat untuk menyebarkan perisian niat jahat. Dia hantar satu software yang boleh merosakkan sistem orang lain. Okey, macam kodam lain. Sebagai contoh, cracker boleh mengganggu sistem dan merosakkan data utama, mainframe. Data utama dirosakkan, dia nak recover balik. Kalau awak tak buat backup, habislah benda itu. Okey, penghendap cyber. Penghendap cyber menggunakan internet atau apa-apa peranti elektronik untuk menghendap pengguna lain. Okey, dia untuk mendapatkan maklumat. Dia curi maklumat lain. Okey, penghendap cyber mendapatkan maklumat mangsanya daripada pelbagai blog, khidmat carian, laman web, rangkaian sosial. Okey, itu dia punya ni lah, penghendap cyber. Kerja dia. Dia panggil apa ni? Macam ni lah, macam sniper macam tu lah kan. Penghendap, cari maklumat. Okey, bully cyber bullying yang tadi lah. Okey, pembulian cyber ialah satu bentuk ancaman cyber yang boleh memalukan. Bagi komen-komen yang memalukan. Body shaming, kutuk, baik sampai orang tu agar rasa depres, tertekan dan sebagainya. Menganiayai dan menakutkan mangsa. Okey, menakutkan mangsa, buat ugutan dan sebagainya. Perbuatan ini juga boleh menyebabkan gangguan mental. Of course, kalau remaja yang tak kuat, tak cukup strong, dia akan rasa down. Kalau kena kutuk sehari, ramai-ramai kutuk dia dalam ni. Kalau awak nak tengok orang yang tahan kutuk, ialah orang ahli politik lah. Orang kutuk macam mana pun dia relax dalam tu kan, dalam Facebook dan sebagainya. Tapi kalau yang orang tak kuat, dia akan down, dia pencilkan diri dia,
dah setelkan, dan akhirnya paling teruk, the worst ialah dia akan bunuh diri ya. Gantung diri, terjun jambatan dan sebagainya. Orang yang tak boleh nak menangani pembulian ni, cyberbullying ni. Dia tak boleh nak handle benda ni lah. Okay. Pemangsa internet. Pemangsa internet ialah pemangsa seksual di internet. Mereka berlagak baik dan cuba untuk mendapatkan kepercayaan perempuan atau lelaki muda supaya mereka boleh berjumpa di lokasi persidangan. Hati-hati, girls and boys semua. Girls especially. Kalau orang sama nak kenal awak secara macam ni, hantar message nak new friend dalam Facebook, dalam apa-apa segalanya. Kalau nak cuba kenal dengan awak, jangan terlalu exposekan diri. Okay. Layan lah kalau macam niat. Kita tengoklah sendiri, awak boleh ada rasa insting kan. Niat rasa dia ni baik ke tak baik. Macam tu. Tu kena hati-hati lah. Okay. Cara memadam data kekal daripada komputer lama. Okay, ini cerita lama lah. Okay, kita 3 langkah mudah ni untuk memadamkan data. Nak erase data. Buang data, pertama buka komputer dan komputer riba, keluarkan pemacu keras. Katakan awak simpan video-video yang tak baik tentang diri awak ke apa ke dalam hard disk, awak boleh musnahkan hard disk lah. Tapi tersebar macam mana? Okay, tersebar katakan dah nak report macam mana dah? Kalau ni, kalau dah dalam Facebook tu ada cara lah. Kalau someone dah meninggal dunia, kita boleh tutup akaun dia. Ada dah syarat-syarat dia kan. Dia kena sertakan dengan sijil kematian apa ke, kena report dekat Facebook. Tapi kalau benda yang dah tersebar dalam internet, susah lah kalau nak recover balik. Susah Macam katakan gambar yang tak senonoh, kalau dah masuk dalam laman web lucah dan sebagainya, memang susah nak padam. Sebab apa yang susah padam? Orang lain yang tengok benda tu, dia download, disimpan dalam komputer dia. Awak katakan dah masuk hantar laman web A, lucah ni, yang nombor A ni berapa ramai yang tengok, masing-masing download. Bila laman web ni tutup, orang ni akan hantar balik benda, video-video tadi. Video tadi, gambar-gambar tadi ke dalam laman web baru. So benda ni akan sentiasa berterusan. Sampai teknologi ni ada, dia akan sentiasa berterusan. So agak sukarlah. Yang cerita dalam slide sekarang ni ialah kalau dalam komputer kita, tak ada masalah. Dia tak payah musnahkan pemacu keras. Cukup sekadar format pun boleh hilang lah benda ni. Format-format kekal lah. Format pun ada ketikanya teknologi kita boleh recover balik benda yang telah diformat. Okay, hati-hatilah saya cakap. Fikir dengan bijak. Buat tindakan secara bijak. Jangan tindakan secara melulu dan fikir masa depan awak. Okey, jenis perlindungan dalam talian, kesedaran diri, kita punya diri sendiri ni. Macam mana awak kontrol diri awak, macam mana awak nak guide diri awak supaya jaga keselamatan diri. Kalau kita nak lintas jalan pun, kita akan tengok kiri, kanan. Okey, kiri, kanan, kiri, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri balik, baru lintas jalan. Guna internet kena ada kesedaran diri. Teknologi dan dasar. Teknologi, macam mana dasar-dasar ialah daripada pekerjaan lah, macam mana kita kawal. Kesedaran diri, jejak digital, laman web, rangkaian sosial dan akaun kewangan. So, kat sini katakan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay, contohnya macam kata laluan, password kita, kalau boleh selalu tukar lah. Selalu tukar dan ambil password yang sukar diteka oleh orang lain. Apa yang mudah diteka? Contohnya nombor plat kereta, nombor plat kereta, nombor plat motosikal. Lepas tu nombor plat kemudian IC kita, tarikh lahir. Itu yang mudah teka. Jadi berikan password yang agak sukar lah, supaya teka boleh. Pastikan anda berada di laman web yang betul. Kalau nak pergi laman web bank, pergi kepada bank betul, bukan klik daripada mana-mana URL yang disertakan dalam email ataupun mesej. Okay, cuba klik bank ini, dia bagi link. So jangan percaya mudah-mudah macam tu. So klik tempat yang betul. Okay. Okay, mengemas kini pelayar anda supaya dapat versi baru. Versi baru ni dia akan bagi macam plugin keselamatan lah. Okay, dia lebih secure.
Sentiasa bersihkan cache memory. Cache memory kita kena sentiasa clear. Okay, bila kita keluar. Especially kalau kita guna access in public internet lah, public internet ataupun komputer kat CC dan sebagainya. Lepas buat apa-apa terus clear cache. Okay. Dan elakkan lah, saya nasihatkan supaya jangan gunakan CC kat luar tu sebagai untuk akses laman web perbankan. Okay. Jangan guna laman web perbankan. Hati-hati. Okey, apa yang tak boleh, memberikan atau berkongsi PIN. Jangan kongsi PIN nama dengan orang lain walaupun dia boleh percayai. Tengoklah kalau mak bapak okey tu. Jadi apa senang kita nak keluarkan duit kan. Jadi dengan kawan-kawan tu hati-hatilah. Kalau kawan yang boleh dipercayai, terpulang kat awak. Awak lebih kenal kawan-kawan awak sendiri. Okey, memberikan maklumat seperti PIN, kata laluan, butiran akaun seperti email, telefon kepada orang lain. Itu tak boleh lah. Jangan buat benda tu. Saya cakap tadi dah. Jangan klik mana-mana pautan dalam email. Okey, macam tadilah. Okey, ini sebenarnya nak pancing kita pakai phishing email. Bagi satu URL yang menyebabkan awak terklik ke tempat yang tak sepatutnya. Maksudnya ke sini dari segi kewangan lah. Okey. Meneruskan apa-apa niaga jika email itu kelihatan meragukan. Itu tak boleh lah. Okey, kalau macam agak merapu dan kalau macam awak nak beli barang dekat Shopee ataupun Lazada, pastikan awak semak dahulu akaun number kedai tersebut bukan tergolong daripada kawasan daripada senarai scammer. Okey, kita ada satu laman web yang kita boleh check senarai peniaga-peniaga yang scammer. So boleh tengok sendiri kat situ bilangan barang yang telah dijual dengan rating daripada pembeli. Kalau barang pun tak pernah dijual, rating pun rendah, hati-hatilah membuat pembelian dengan orang-orang tersebut. Okey, teknologi untuk mengatasi segala masalah ini seperti kita gunakan antivirus, anti-spyware, firewall, kawalan ibu bapa, parental control, keselamatan pelayar, segi Surfing safety, kemudian kemaskinan automatik, auto update dan juga backup. Sandara tu backup pelayar. Teknologi ini digunakan untuk mengawal keselamatan internet lah, seperti antivirus. Kita install dekat yang latest one dekat PC kita lah, antivirus, mengelakkan daripada virus lain masuk. Spyware ni adalah macam penghendak cyber tadi lah, spyware. Kita nak spyware. Lepas tu firewall, dinding api ni mengelakkan daripada serangan-serangan luar dengan firewall. Kawalan ibu bapa ataupun parental control penting juga. Jadi dua, kawalan ibu bapa secara fizikal dan juga maya. Fizikal maknanya mak bapak sendiri kawal penggunaan internet anak-anak. Pukul 10 tutup. Jangan lebih daripada pukul 10.30. Okey. Berapa lama mana yang ditutup? Okey. Itu mak bapak sendiri. Ataupun kawalan secara teknologi ialah dia gunakan satu software untuk kawal laman web apa yang boleh dibuka oleh anak dia, apa yang tak boleh dibuka. So dia boleh setting. Okey, dia boleh setting kat situ. Okey, banyaklah benda-benda macam ni ada. Boleh install dekat PC ataupun install dekat phone. Okey. Kemudian, kita tengok lain. Sumber perkongsian dan sumber tertuju khas. Sharing source merujuk kepada ataupun sharing source ialah sumber kongsian merujuk kepada peranti atau maklumat pada komputer yang boleh diakses dari komputer lain melalui rangkaian kawasan setempat ataupun intranet. Okey, itu adalah sumber kongsian ataupun sharing source. Sumber tertuju khas merujuk pada sambungan terus di antara terminal dengan perkhidmatan, rangkaian ataupun komputer untuk kegunaan khusus pelanggan tertentu. Itu sumber tertuju khas. Spesial apa ni, kita punya bahasa Inggeris ni. Pelaksanaan dasar. Yang tadi 3 kan, ada 3 teknologi. Pertama kendiri, yang kedua teknologi yang tadi, yang ketiga adalah dasar. Bagaimana nak mengawal diri ni, dasar. Pelanggaran keselamatan, pengguna membiarkan akaunnya terbuka. Kita lupa nak log out. Bila kita login Facebook dekat CC dan sebagainya ataupun buka bank punya ni, kita lupa nak log out. Itu kesilapan yang cukup besar sekali. Bila kita, even kalau kita kat lab kita pun, lab kat poli pun, kalau awak buka Facebook, awak lupa nak log out,
ada orang yang tidak bertanggungjawab. Okay, kawan-kawan ada tak bertanggungjawab, boleh postkan something yang tak sesuai macam seolah awak yang post. Itu yang bahaya tu. Dia post. Lepas satu lagi macam WhatsApp sekarang ni kan. WhatsApp sekarang ni pun kita login, kita lupa nak log out dekat mana, kat lab sebagainya. Kita lupa nak log out, orang buka dan tu dia boleh buka benda tu, dia boleh postkan pesan atau mesej yang macam mewakili diri kita sendiri. So hati-hati benda-benda semua. So pengguna membiarkan akaunnya terbuka dan tidak diawasi, maka sentiasa kunci, sentiasa log out lah lepas keluar, lepas awak tak gunakan dekat komputer tu, terus log out. Jangan biarkan. Pengguna dibenarkan untuk mengakses ke seluruh rangkaian. Okay, pengguna mengakses laman web tanpa kebenaran dan menyebabkan seluruh rangkaian dijangkiti virus. So boleh masuk mana-mana sampai satu sistem tu macam dekat poli kan, awak buka laman web yang tertentu, mana-mana deep dark web dan sebagainya, so dia boleh hantar satu virus, melumpuhkan katakan seluruh komputer dekat lab tersebut. Dia dapat IP address, dia boleh buat create, habis satu poli boleh kena. Hati-hatilah benda ni. Okey, tinggal aku tidak bertikar. Apa dia? Yang pertama, menggunakan sumber kongsian secara tidak bertanggungjawab seperti kita download bahan cetak rompak, download filem, download gambar, download lagu dan secara tidak sah. Mencetak fail peribadi yang banyak, gunakan printer dekat lab untuk cetak assignment yang kita hantar. Tak boleh tu, awak kena gunakan duit sendirilah. Okay, ni contoh berlaku bila buat kat poli lah contohnya. Menyimpan fail yang tidak berkaitan dengan kerja seperti fail gambar peribadi dan penyimpanan. Okay. Dalam komputer ni awak simpan macam-macam dekat lab sebagainya. Gambar-gambar awak kan. Penuh dalam tu. Sampai orang lain nak guna tak boleh. Okey, kedua, menyebabkan gangguan ataupun halangan akses pengguna lain kepada sumber rangkaian seperti penggunaan jalur lebar rangkaian untuk memuatkan fail yang besar. Time-time kerja, dia boleh download filem sampai 3 gig, 4 gig. Satu hari berapa filem dia download, habis. Dia unlimited data tapi dia punya speed dia tu. Dia kacau kat situ lah. Sampai orang lain pun nak buat kerja susah sampai dia buat kerja download ni. Dia banyak. Sumber kongsian untuk melakukan perkara yang menyebabkan kerosakan seperti menghantar email spam kepada pelanggan. Okey. Ini yang saya cerita kebanyakan ni adalah dalam page ni, kita situasi bagaimana seseorang tu dalam satu organisasi, dalam satu institusi. Okey, kalau kat rumah dia, ini dekat katakan kat office dan sebagainya. Ingatan benda ni lah. Maksudnya digunakan kemudahan internet di office, di institusi untuk peribadi. Inilah dia punya cerita dia. Okey, amalan terbaik. Yang tadi ada bad habit. Yang tadi bad habit. Yang ni yang good habit. Apa dia? Menyaring pengguna, hanya pengguna yang sesuai boleh mengakses sumber kongsi anda. Jadi kita macam bahan yang kita boleh share pada pengguna lain, kita boleh tapis dia. Hanya orang tertentu saja yang boleh baca saya punya ini file. Okay, tak semua orang boleh baca. Contohlah. Okay. Macam video YouTube ini, kelas awak boleh tengok dan orang lain pun boleh tengok. Saya letakkan set access pada public. Kalau macam limited ataupun private, hanya orang tertentu saja yang boleh tengok video ni lah contoh dia. Pengurusan kata laluan dan akaun. Okay, setting kata laluan yang sesuai, panjang dia macam mana, yang kesukaran untuk mencapai bentuk kata laluan, gabungan huruf, nombor dengan simbol. Okay, jadi menyukarkan crackers nak teka dan nak menggodam kata laluan awak ni lah. Latihan kesedaran keselamatan maklumat. Okay, perhatian dan audit, letakkan lock antara fail sumber kongsian seperti lock pencetak, pastikan pengguna menutup akaun mereka apabila keluar. Okay, sebelum keluar, log out dulu. Okay, kita tak nak pencurian identiti yang berlaku lah. Pencurian identiti macam kita cakap tadi, kalau macam Facebook dia tak off, log off. Dengan WhatsApp, jadi orang lain yang tidak bertanggungjawab boleh mengambil kesempatan menggunakan akaun awak untuk menyebarkan benda-benda yang tak sahih, benda-benda yang ni. Last sekali yang kena ialah awak. Cinta senak tu. Okay, yang kelima, membuat sandaran dan mendapatkan kembali data, membuat backup dan mendapatkan kembali data.
Okey. Amalan kata laluan yang baik. Macam mana kata laluan yang baik? Yang pertama, gunakan gabungan huruf yang terbaik sebagai kata laluan. Huruf bukan nombor. Okey, nombor dia teka. Saya ada satu, nanti saya share dalam kelas awak, dalam WhatsApp, bagaimana gabungan huruf dan nombor yang mempunyai berapa bilangan tu dan berapa lamakah masa yang diambil oleh crackers untuk menggodam kata laluan awak. Jadi saya tunjukkan, saya akan share dalam WhatsApp. Okey, gunakan sekurang-kurangnya 8 huruf A, B, C, D, A, B sampai ni dengan menggabungkan huruf kecil, huruf besar, nombor dan simbol. Okay, simbol ada tanda seruan, tanda alias, tanda hash, tanda dollar, persen dan sebagainya itu. So boleh gabungkan dengan nombor 0 hingga 9 dan juga huruf A sampai Z. A sampai Z huruf besar dan huruf kecil. So ada 26 angka huruf besar, 26 kecil. Awak gabunglah macam mana. Elakkan gunakan perkataan yang sukar diteka. Saya cakap tadi jangan gunakan tarikh lahir, nombor plat kereta, nombor plat motor dan sebagainya. Password kita. Okay, orang boleh teka. Okey, aku rasa dia ni pakai nombor kereta dia kot sebagai nombor plat kereta. So kita teka. Ucap okey. Tiba-tiba rezeki dia dapat masuk. Masalah. So yang ketiga, elakkan menggunakan aturan papan kekunci. Okay, kita tengok keyboard awak tu, susunan dia QWERTYUIOP. Dia type semua tu, dia malas nak teka. Ataupun guna ASDFGHJKL ataupun ZXCVBNM. Type semua tu. Ingatkan orang tak boleh teka. Just orang teka tarik je benda ni, terus dapat dia punya password. Ataupun nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini default password mula tu, ketika awak kena tukar lah. Dan maklumat peribadi seperti tarikh lahir, nombor kad pengenalan. Okey, ini yang boleh diteka. Jangan simpan kata laluan di tempat yang, sila simpan kata laluan di tempat yang selamat, dalam kepala lah. Kepala awak simpan sendiri. Ingatlah, cuba ingatlah benda tu. Jangan berkongsi dengan orang lain. Paling penting, anda perlu ingat kata laluan anda. Okey, itu of course lah, kena ingat. Okey, perlindungan daripada penipuan internet. Skrin komputer anda matikan jika tidak digunakan. Sekarang ni built-in kan, semua sekali. Bertanggungjawab dan berhati-hati ikut AUP. Okey, AUP ni. Pilihan kata laluan, layari internet dengan bijak, semua direkodkan, amalan akses selamat, lindungi identiti anda dan backup data sandaran tu backup. Okey, kesimpulan dia, internet menyediakan banyak sumber yang baik untuk melakukan penyelidikan, mendapatkan kawan dan berseronok. Malangnya jika anda tidak berhati-hati, maklumat peribadi anda boleh dicuri dan anda boleh jadi sasaran pemangsa internet. Okey, saya rasa cukup sampai untuk sini dahulu. Okey, cukup sampai di sini dahulu. Untuk bahagian pertama, insya-Allah kita akan sambung lagi pada bahagian kedua pada minggu depan untuk e-interaksi, e-perusahaan, e-kesejahteraan dan e-kebertanggungjawaban untuk bahagian kedua. So bahagian pertama hari ini saya sentuh, saya ulang sekali lagi, saya sentuh pada bahagian e-access, e-celik, e-peraturan dan e-keselamatan. Okey, nota tadi tu awak boleh dapatkan di CDOS di bahagian digital ethics. Okey, digital ethics ada dekat dalam dan CDOS, awak boleh download nota PDF tu. Okey, awak download. Okey, saya cuma terangkan balik. Sekali lagi saya maklumkan bahawa maklumat 3 angka dalam nota tersebut adalah tidak update. Kerana figure angka semua tu ditunjukkan pada tahun sampai 2010-11 atau 2015 lah. Jadi figure dia tidak tepat. Yang tepat awak boleh rujuk pada internet sekarang lah. Cuma saya nak bagi tahu idea dia lah. Idea ataupun apakah yang masukkan e-access, e-celik, e-peraturan dan keselamatan. So dapatkan maklumat yang terkini. Okay, teknologi ni sentiasa berubah. Okay, maklumat pun cukup berubah. Cepat berubah sekarang ni. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung lagi pada bahagian kedua atau bahagian akhir, iaitu lagi 4 lagi E, iaitu e-interaksi, e-perusahaan, e-kesejahteraan dan e-kebertanggungjawaban. Okay, kita jumpa lagi pada minggu depan.
Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.